Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz yang merupakan satu rancangan kegemaran ramai kerana ianya mendedahkan ilmu-ilmu yang terkini. Kerana ianya mendedahkan ilmu-ilmu yang bakal kita bincangkan nanti dalam tajuk kerangka perbincangan kita selama 3 hari kita berancangan, iaitu indahnya perubatan Islam. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada penonton yang 3 hari berturut-turut berancangan bersama-sama kita. InsyaAllah ilmu yang kita dapat itu merupakan satu ilmu yang berkat. Satu ilmu yang boleh membantu kita ketika mana kita perlu untuk melakukannya. Sebagaimana yang dijanjikan, pada pagi ini kita akan sentuh bagaimana kita nak merawat ataupun untuk mengubati anak-anak kita, kaum kerabat kita, kawan-kawan kita yang mana anak mereka ini lambat untuk bercakap. Ataupun apabila berada di depan khalayak ramai, gugup, kaget dan sebagainya. Bertitik tolak daripada ayat yang saya baca pada permulaan ceramah kita pada pagi ini, yang mana dalam surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita bahawa aku mengajarkan kepada anak Adam itu asma'akullaha, nama-nama benda keseluruhannya. Kemudian disusuli pula dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, yang kami tidak tahu apa pun kecuali apa yang diajarkan olehmu. Engkaulah yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini kalau kita baca sekali pandang, hanya membincangkan tentang nama-nama yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada Adam. Kenali diri kita, kenali potensi diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita, Adam adalah moyang kita. Jadi kita anak cucu kepada Adam yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang nama-nama keseluruhan di atas muka bumi ini. Maka ingat tuan-tuan, ayat ini adalah merupakan satu ayat yang boleh kita terapi anak-anak kita. Yang mana umur 4 tahun, 6 tahun, 9 tahun tak boleh nak bercakap lagi. Pergi jumpa hospital kata anak you normal. Bukan bisu. Bisu cerita lain. Bisu memang tak boleh bercakap dah. Yang ni suluh anak lidah, ada anak lidah. Ma, pa boleh panggil. Makan, lapar boleh sebut. Nak berbicara clue. Maka ayat ini adalah merupakan ayat yang begitu hebat untuk kita baca pada anak-anak kita. Bagaimana tuan-tuan cara untuk membacanya? Sebagaimana yang saya terangkan, bahawa Al-Fatihah ayat kursi, 2 ayat daripada surah Al-Baqarah ini, ayat 31 dan 32. Tuan-tuan boleh rujuk Al-Quran, panggil budak tu mari dekat kita, jampi atas kepala dia, panggil budak tu mari pak kita, gosok rengkung dia. Sebab anggota percakapan, peti suara tuan-tuan berada pada rengkung kita. Gosok peti suara, bisulah kita. Walaupun kita dapat bercakap, tapi tak dengar. Sebab apa? Peti suara. So syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana peti suara kita pada pagi ini masih elok. Saya pun boleh berceramah sebab peti suara saya masih elok. Tuan-tuan pun begitu. Kepada yang tak elok, kepada yang tidak boleh bertutur lagi, mungkin tuan-tuan menonton rancangan dah umur 40 tak boleh bercakap lagi. Cuba. Tuan-tuan, Allah Maha berkuasa di atas segalanya. Allah Maha berkuasa di atas segalanya. Sebab saya berani bagi ayat ini tuan-tuan, sebab pernah berlaku satu kes di klinik saya. Yang mana umurnya sudah 32 tahun tidak bisa untuk berbicara. Tetapi apabila kita baca ayat ini, kita terapi ayat ini, jampi pada air, dia telan, dia minum, lidahnya menjadi ringan. Peti suaranya menjadi terbuka. Dengan boleh berkata-kata dengan begitu petah. Bayangkan 34 tahun terpendam. 30 tahun lebih terpendam, nak bercakap apa tak boleh, tiba-tiba 30 lebih baru boleh bercakap, dia bercakap tak berhenti pula.
Dia happy, tuan-tuan. Akhirnya settle masalah dia. Jadi ingat, ayat ini adalah merupakan terapi jiwa kepada orang Muslim, kepada sesiapa sahaja yang mengalami masalah percakapan. Yang mengalami masalah percakapan. Satu lagi masalah percakapan yang kita alami pada masa ini ialah gagap. Gugup. Tidak boleh berbicara, kelu. Sesiapa yang gagap, orang Kelantan kata cakap telor. Cakap telor, ada terapi untuk penyakit tadi. Itu sebenarnya satu penyakit yang tidak bisa diubati oleh perubatan moden. Gagap ni satu semula jadi. Jadi ayat untuk gagap ini, kita tengok satu sejarah yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Kena faham kisah ni baru ayat ni jadi ubat. Ringkas ceritanya, bagaimana Fir'aun mengiklankan ke dalam negaranya pada ketika itu, apabila Fir'aun dapat mimpi yang mana akan lahir seorang Nabi yang menentangnya. Lalu Fir'aun takut dengan bayang-bayangnya sendiri. Bila Fir'aun takut dengan bayang-bayangnya sendiri, maka Fir'aun declare dalam negara dia pada ketika itu, sesiapa yang melahirkan bayi lelaki hendaklah dibunuh hidup-hidup. Maka dengan kuasa Allah, Nabi Musa AS dilahirkan oleh ibunya. Nak bunuh tak datang hati. Tak apalah, aku tak bunuh dengan cara kejam. Aku bubuh dalam kotak, hanyutkan ke dalam sungai yang mengalir ke dalam istana Fir'aun. Akhirnya Asyah, isteri Fir'aun itu, berehat di taman. Tiba-tiba dia tengok bayi itu lalu mengambil bayi tadi, dipersembahkan kepada Fir'aun. Fir'aun dah declare dah tak boleh simpan bayi lelaki. Tiba-tiba Fir'aun tengok tenungan mata Nabi Musa AS. Fir'aun dicampakkan kesihan belas di dalam hatinya. Okay, kita terima panggilan. Kita akan sambung cerita ni selepas ini. Ceritanya menarik, tuan-tuan dan puan-puan. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di hujung talian? Saya Puan Maimunah dari Pelabuhan Kelang, Ustaz. Ya, Puan Maimunah, silakan dengan persoalan. Ya, pertama kali syukur Alhamdulillah. Ya, Puan Maimunah. Setiap kali saya cuba, tak pernah tengok rancangan Ustaz. Bagus, terima kasih. Cakap dengan Ustaz. Tahniah, Puan Maimunah. Silakan dengan persoalan, Puan Maimunah. Minta maaf lah, saya tak apa nak sebab saya, Ustaz. Tak apa, Puan Maimunah. Sila tenangkan jiwa anda. Saya ni, Ustaz. Ya. Saya kena sihir dalam ni, Ustaz. Ya. Saya dah puas berubat cara Islam. Ya. Saya amalkan Fatihah, ayat kursi. Sekali ayat mizan saya hafalkan, Ustaz. Ya, Puan Maimunah. Lau anzalna hadzal Quran, semua saya dah baca. Ya, bagus. Saya dah berubat, saya berubat, Ustaz. Saya pilih semua cara Islam. Ya. Okey, soalan Puan Maimunah sekarang ni. Macam mana cara nak mengatasi, Ustaz? Ni pagi tadi saya tak boleh bangun daripada pukul 3 pagi. Badan saya melekat. Kalau saya terangkat macam nak tercabut nyawa saya, Ustaz. Okey, Puan Maimunah, saya akan bagi satu penawar. Mudah-mudahan menjadi penawar untuk Puan Maimunah pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Soalannya kena sihir. Kita akan cerita bagaimana. Okey, Maimunah, sila tunggu jawapan di depan kaca TV anda sekarang. Okey. Satu rintihan yang mana satu suara hati yang datang daripada seorang pemanggil yang sudah terkena sihir. Sengsara, tuan-tuan, terkena sihir ini. Tangisan orang yang terkena sihir ini bagi saya terlalu berbisa. Kerana perawat pun boleh menangis dengan tangisan mereka. Sebab penyakit mereka tidak difahami oleh orang lain. Penyakit mereka tidak difahami oleh sahabat andai. Orang kata dia gila kalau dia bercerita. Sedangkan dia sakit. Pergi hospital, tak boleh diagnos, tak sakit. Jadi satu penawar yang begitu hebat. Kepada sesiapa yang terkena sihir ini, pertama sekali Puan Maimunah kata dia nak bangun tadi tak boleh, melekat. Pada pukul 3 pagi nak sembahyang tahajud tak boleh nak bangun. Sebab apa, tuan-tuan? Iblis cukup tidak suka manusia bangun pada waktu malam untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala itu satu perkara yang tidak disukai oleh iblis, laknatullah. Tapi iblis suka kalau kita bangun buat benda lain. Bangun masuk tandas. Bangun tengok bola. Ni iblis tolong kejut pula kita. Tapi nak sembahyang tahajud, jangan sesekali. Orang yang sembahyang tahajud tu adalah orang yang hebat. Jadi, satu mutiara saya nak bagi pada Puan Maimunah yang menyusuli panggilan dia tadi dengan tangisan.
Mudah-mudahan tangisan selepas ini, tangisan Puan Munah adalah tangisan kegembiraan. Dengan ayat yang bakal saya berikan ini. Ayat yang saya nak berikan, saya tak mahu panjang-panjang. Kalau bab sihir ini, ayat yang paling hebat. Satu perkataan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, sayubtilu. Yang berarti Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan sihir tersebut. Innallaha sayubtilu. Qala Musa ma ji'tum bihi sihr, innallaha sayubtilu. Ustaz, saya baca lama tak jadi pun. Tuan-tuan, perubatan Islam ada cara membacanya. Di sinilah orang tak tahu. Kalau kita tengok perkataan sayubtilu itu, disebut dengan begitu susah sekali. Sayubtilu. Susah. Nak menggambarkan, nak membatalkan sihir ini suatu perkara yang susah. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Izazul Zilati. Bila sampai hari kiamat, tiba hari kiamat, Zulzilah, Zalzalah. Nak sebut pun susah, nak cerita kiamat tu dahsyat. Sayubtilu, nak cerita, nak batal sihir ini susah. Cara membacanya, ikut saya tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan sihir kita akan terbatal, bukan saja untuk diri kita, kita akan boleh tolong orang selepas ini. Iaitu, innallaha sayubtilu. Sebut bagi yubtilu. Innallaha sayubtilu. Sihir senyum kat kita. Tapi innallaha sayubtilu dipasangkan dengan qasak di dalam hati kita untuk membatalkan sihir yang ada dalam tubuh kita. Sayubtilu. Jin dengar dalam tubuh kita kejut. Bila pula dia belajar ayat ni? Aku tak boleh duduk dengan cara baca sebegini. Aku akan gempar dalam tubuh dia. Aku akan panas dalam tubuh dia. Aku akan keluar. Ustaz, ayat mana ni Ustaz? Ayat ini berada dalam surah Yunus. Ayat 81 hingga 83. Selamat mencuba Puan Maimunah.